Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua? Okey, minggu ini kita akan sambung bab 8 keradioaktifan tapi bahagian 8.4 iaitu kegunaan sinaran radioaktif. Okey, minggu lepas kamu dah belajar tentang 8.3 iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, hari ni kita nak tengok apakah kegunaan sinaran radioaktif ni. Okey. Sinaran radioaktif ni ada banyak kegunaan dia. Kita bahagi kepada bidang kepada bidang pertanian, arkeologi, pertahanan, industri dan sebagainya. Yang pertama kita nak tengok dari segi arkeologi. Tahu tak arkeologi ni apa? Bidang arkeologi ni bidang yang mengkaji fosil, penemuan-penemuan yang lama. Jadi macam kalau ahli geologi menemui satu rangka, bagaimana dia nak tentukan berapa usia rangka yang dijumpai ini? Adakah telah lama berkurun-kurun ataupun beribu-ribu tahun yang lalu? Ataupun sebenarnya rangka ni baru lagi? Contohnya macam mana diorang tahu dinosaur pupus beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun yang dulu. Kenapa? So caranya adalah menggunakan sinaran radioaktif untuk menentukan usia fosil. Untuk menentukan usia fosil. Bagaimana dia orang buat? Dia orang menggunakan karbon dioksida, terdiri pada karbon 12. Ini adalah dia punya unsur, yang stabil, dan karbon 14 yang radioaktif, yang tidak stabil. Oleh sebab karbon dioksida diserap dan dibebaskan oleh badan semasa hidup, peratus C14 dalam tisu tidak berubah. Jadi kalau macam kita masih hidup lagi, peratus karbon 14 dalam badan kita tak berubah. Tapi sebaik sahaja organisma mati, benda hidup mati, karbon 14 dalam tisu dia semakin berkurang. Jadi jumlah dia asal katalah 100%, bila dia mati, daripada 100% tu makin lama jadi sikit. So dia berkurang dan mereput dan memancarkan sinar beta dengan separuh hayat. Jadi maksudnya dia ada separuh hayat lah. Ni kegunaan dia menggunakan separuh hayat 5700 tahun. Maksudnya daripada 100% nak jadi 50%, dia ambil masa selama 5700 tahun. So dengan mengukur keaktifan C14, usia organisma dapat ditentukan. So kaedah ini dikenali sebagai pentarihan karbon 14 dan digunakan oleh arkeologi atau geokronologi untuk menentukan usia objek atau bahan purba. Jadi macam itulah caranya bagaimana usia fosil ni ditemukan. Katalah C14 dia tinggal lagi 50%. Kalau 50%, kita tahu dia telah mengalami sekali 1 separuh hayat. So 1 kali 5700 bersamaan dengan 5700 tahun. Jadi maksudnya kita tahulah fosil ni dia mati 5700 tahun yang lalu. Kita tengok dia berapa kali dia mengalami separuh hayat. Itulah cara untuk kita menentukan usia fosil yang dijumpai. Untuk industri pula, untuk bidang industri, kita gunakan radioaktif ni sebagai apa? Sebagai kawalan ketebalan kepingan logam. Untuk industri yang buat logam ni kan. Alat kawalan ketebalan berfungsi untuk mengawal ketebalan kepingan logam di dalam kilang.
Kepingan logam dilalukan di antara sumber sinar beta dengan alat pengesan sinar beta. Jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang disemak adalah terlalu nipis. Okey, jadi macam mana diorang nak buat kepingan logam ni sentiasa sama tebal? Okey, bagaimana cara dia? Okey, caranya ialah, okey, kita letak macam ni ke atas ni. Ke atas ni adalah sumber beta. Okey, kat bawah ni kita ada pengesan dia, pengesan sinar beta. Okey, jadi kalau pengesan sinar beta ni dia kesan terlalu banyak. Okey, maksudnya bacaan tinggi. Maksudnya apa? Bila bacaan tinggi bermaksud kepingan tu nipis lah, sebab tu sinar beta boleh tembus. Okey? Tapi kalau bacaan tu terlalu rendah pula, maksudnya kepingan logam ni terlalu tebal. Bila terlalu tebal, beta tu tak boleh tembus kan? Okey? Jadi kalau kita nak dia sentiasa sama tebal, bacaan dia kena sentiasa sama, tak berubah. Okey? Itu yang kita guna dalam bidang industri. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian pula. Okey, dalam pertanian, kadar sinar beta yang dipancarkan oleh perebutan nukleus fosforus 32 digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Okey, ni yang pertama. Okey, macam ni kita bagi baja kat dia kan. Okey, baja fosfat ni. Baja fosfat ni dia akan membebaskan sinar beta. Okey, so beta akan keluar kat sini kan. Okey, jadi kita ambil pengesan sinar. Okey, kita check. Okey. Jadi kalau pengesan ni dia kesan banyak beta, maksudnya kadar penyerapan baja fosfat tu tinggilah. Tapi kalau beta tu kurang, maksudnya kadar penyerapan dia adalah kurang. Okey, itu kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua, sinaran radioaktif digunakan untuk membunuh kumbang, mengawal populasi serangga perosak secara pemandulan. Dan okey, so kita boleh mandulkan serangga perosak menggunakan sinaran radioaktif. Okey. Dan yang ketiga, kita nak memilih jenis baja fosfat yang terbaik dan mengubah ciri tumbuhan. Yang keempat, okey, semuanya kaedah ni menggunakan sinaran radioaktif. Untuk bidang pertahanan pula, okey, macam kita tahu pertahanan ni kita punya ketenteraan lah. Okey, bahan radioaktif digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear. Okey, selain haba, sinaran radioaktif yang dibebaskan dalam letupan bom memusnahkan hampir semua hidupan termasuk manusia. Dan kesannya akan wujud beberapa generasi. Okey, so dalam sejarah, okey, penggunaan senjata nuklear hanya pernah berlaku dekat mana? Dekat Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Okey, selepas tu dah tak ada dah perang yang menggunakan bom nuklear. Tapi ada setengah negara yang memang ada sistem pertahanan bom nuklear ni dan diorang akan uji bom nuklear diorang dekat mana? Dekat laut. Okey, senjata nuklear. Okey, sebab itulah laut akan tercemar. Okey, pada tahun 2017 Malaysia menandatangani persetujuan ICAN untuk mengharamkan senjata nuklear. Okey, so Malaysia tak adalah senjata nuklear, hanya negara-negara besar ni je yang ada. Okey, seterusnya bidang pengawetan makanan. Okey, bagaimanakah sinaran radioaktif digunakan dalam bidang pengawetan makanan? Okey, kita gunakan sinar gamma. Okey, sinar gamma digunakan dalam pengawetan makanan seperti buah-buahan untuk membunuh bakteria dalam makanan tersebut. Okey, jadi buah ni kita dedahkan kepada sinar gamma. Okey, so sinar gamma ni akan membunuh mikroorganisma ataupun bakteria. Okey, ataupun kuman dalam makanan tu. Jadi bila makanan ni dah tak ada bakteria ke, mikroorganisma ke, kuman ke, jadi dia akan
sentiasa segar. Okey. Jadi kita cuma dedahkan dia kepada sinar gamma yang mempunyai separuh hayat yang sangat singkat. Jadi maksudnya kalau lepas tu kita makan boleh tak? Okey, boleh. Sebab sinar gamma tu kita guna sinar gamma yang separuh hayat dia sangat singkat. Jadi bila kita makan buah tu, sinar gamma tu dah tak ada dah dalam buah. Okey, sinar gamma tu hanya digunakan untuk membunuh bakteria. Jadi masih selamatlah kita nak makan buah tu. Okey, jadi kalau nak tahu sama ada buah kamu tu diawet menggunakan sinar radioaktif atau tidak, kita tengok logo Okey, so dia akan gunakan logo macam ni. Ini adalah logo Radura. Okey, maksudnya makanan ni telah diawet menggunakan sinaran radioaktif. Akhir sekali, kegunaan dalam bidang perubatan. Okey, memang famous lah perubatan, bidang perubatan menggunakan sinaran radioaktif. Okey, yang pertama, kita gunakan sinar gamma daripada cesium 137 ataupun kobalt 60 untuk membunuh sel kanser. Okey, kenapa? Sebab dia membebaskan sinar gamma yang boleh menembusi badan kita. Okey, sebab sinar gamma mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Okey, selain daripada itu, kita juga guna sinaran radioaktif untuk menentukan tempat bekuan darah dengan menggunakan natrium Na24. Okey, merawat tumor dalam otak menggunakan technetium 99 dan membasmi kuman dengan kobalt 60 ataupun merawat kelenjar thyroid dengan iodin 131. Okey, semuanya menggunakan sinar keradioaktifan. Okey, dan adakah dia bahaya dengan badan kita kan, sebab kita kata sinar gamma ni bahaya kan. Okey, so apakah bahan yang kita gunakan? Kita akan gunakan bahan yang menggunakan separuh hayat dia sangat rendah. Jadi dia berada dalam badan kita dalam masa yang sangat singkat. Okey, lepas tu dia akan hilang. Okey, sebab kalau pendedahan yang terlalu lama ataupun terlalu banyak akan merosakkan tisu badan kita. So dia akan membahayakan kita. Okey, sebab tu rawatan ni dia akan buat dalam dos yang rendah dan masa yang singkat sahaja. Okey. Okey, jadi bahan radioaktif ni sebenarnya adalah bahan yang berbahaya untuk dikendalikan. Okey, jadi kita mesti kena ada cara dan kaedah supaya cara pengendalian kita tu selamat. Okey, supaya kita tidak terdedah kepada sinaran radioaktif yang berlebihan. Okey, so yang pertama, kalau kita nak simpan bahan sumber radioaktif, kita mesti letak dalam kotak yang berdinding plumbum yang tebal. Okey, so saintis akan simpan bahan radioaktif dalam kotak plumbum. Sebab apa? Sebab tadi sinar gamma dia tak boleh tembus plumbum kan. Okey, jadi sinar gamma tu tak terlepas keluar lah. Okey, dia akan terkurung dalam kotak ni. Okey, yang kedua, bahan radioaktif diadang dengan lapisan plumbum yang tebal juga. Okey, kalau kita nak gunakan dia, okey, so kita kena kelilingkan dia, tutup dia dengan menggunakan kepingan plumbum yang tebal. Okey, yang ketiga, kalau kita tak nak pegang dia, kita guna tangan robotik. Okey, untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Okey, kalau dekat dalam makmal kan, saintis guna, dia guna tangan robotik. Okey, bukannya guna tangan kita. Tangan kita tak boleh pegang benda tu. Okey, kalau tak nak pegang, tak ada tangan robotik, kita guna forceps. Okey, sarung tangan. Okey, dan seterusnya, memakai pakaian perlindungan yang sesuai untuk mengendalikan bahan radioaktif. Okey, kalau kawasan reaktor nuklear, orang yang mengendalikan reaktor nuklear dia akan pakai pakaian macam ni. Okey, seterusnya pembuangan sisa radioaktif dilakukan dengan selamat dan sempurna. Okey, tak boleh buang dalam laut. Okey, so dia akan ditanam Okey, dalam tanah ke? Okey, memang dalam tanah tapi dia kena buat lapisan konkrit. Lapisan konkrit tambah plumbum. Okey, dia buat macam bilik bawah tanah. Okey, masukkan sisa dalam tu. Okey, tutup. Okey, supaya sinar radioaktif tu tak terlepas ke persekitaran.
Okey, dan yang terakhir mengesan dos sinaran radioaktif yang diserap ke dalam badan menggunakan alat pengesan. Okey, jadi siapa yang bekerja dalam bidang nuklear ataupun keradioaktifan ni, dia kena pakai ni, lencana sinaran ni. Okey, lencana sinaran ni dia nak kesan tahap pendedahan kita terhadap sinar radioaktif. Okey, so kita tak boleh terdedah terlalu banyak kan dalam masa setahun kan. Okey, jadi lencana radioaktif ni dia akan tunjukkanlah berapa banyak kita dah terdedah kepada sinaran radioaktif. Okey, itulah langkah-langkah keselamatan dalam pengendalian sumber radioaktif dan sisa radioaktif. Dan seterusnya, praktif formatif 8.4. Okey, so dah habis bab 8.4. So untuk latihan, macam biasa untuk minggu ni, jawab soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3 sebagai homework. Okey, so kita dah habis bab 8 Bab 8 ke radioaktifan. Okey, video seterusnya kita akan tengok bab ke-9. Okey. Okey, sehingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih.